Walaupun orang nampak selalu dia ni buat silap lah, hantaran tak sampai lah, tapi bagi aku paling penting Syukri Baharun. Assalamualaikum, hai, apa kabar? Malaysia, Indonesia, seluruh dunia yang sedang menyaksikan channel ini. Kembali bersama dengan Tora Bola. Aku mau share aku punya pandangan pribadi aku bagaimana pasukan Sabah FC pada tahun ini berbeza berbanding dengan season lepas. Kalau kamu ndak setuju, aku ndak paksa. Antara yang boleh kita beri perhatian adalah taktikal jurulatih Kurniawan Dwi Yulianto. Seriously, mungkin sebelum ini ramai juga di luar sana tu yang mempersoalkan tentang prestasi coach Kurniawan ni. Kamu pun tahu yang coach Kurniawan telah diberikan amaran oleh pengurusan Sabah FC, tetapi akhirnya beliau telah membuktikan dalam beberapa perlawanan, terutama sekali apabila pasukan Sabah menewaskan Terengganu dengan keputusan 2-1 tu. Di sana kelihatan ada sedikit sinar harapan dalam kerjaya beliau. Yang pertama adalah Sabah FC menggunakan taktikal 4-3-3. Okey. Untuk yang tidak memahami formasi 4-3-3 ni, kita akan bermain dengan 4 pemain pertahanan, 3 pemain di bahagian tengah dan 3 pemain di bahagian serangan. Corak permainan akan lebih ofensif. Selalunya 3 orang pemain tengah tu, 2 orang akan menjadi pemain tengah more to attacking, manakala seorang pemain akan lebih bersifat defensive midfielder. In terms of attacking, seorang akan jadi target man ataupun false nine, manakala 2 pemain yang lebih ofensif di bahagian tepi kiri dan kanan tu juga boleh menghasilkan gol. Kadang-kadang dalam situasi-situasi tertentu apabila pasukan tu menyerang, dia akan boleh jadi 5 orang pemain penyerang. Biasanya Sabah bermula dengan 4 pemain pertahanan. Okay, kalau kamu perasan, kadang-kadang Alto di bahagian pertahanan kiri, Randy Baru di pertahanan kanan. Kemudian di tengah ada Risto dan juga Pak Tesu ataupun Rawilson lah. Okay. Dan di bahagian tengah tu, pemain yang bagi aku aset paling penting Sabah. Walaupun orang nampak selalu dia ni buat silap lah, hantaran tak sampai lah, tapi bagi aku paling penting Syukri Baharun. Syukri Baharun akan bersifat sebagai defensive midfield. Kemudian di atas dia itu ada Amri ataupun Levi Madinda. Jadi ini 3 pemain nadi utama pasukan Sabah. Okay, Syukri Baharun, Amri Yahya, Levi Madinda. Bahagian serangan 3 pula serangan, Sam Johnson, Sadil Ramdhani dan juga Hamran Peter ataupun Maxius Musa. Jadi pemain ketiga-tiga pemain ni, 3-3-nya boleh menjaringkan gol. Apabila pasukan Sabah meletakkan Sam Johnson di atas sebagai target man atau false nine, selalunya akan ada 2 pemain pertahanan yang akan mengawal rapat beliau. Jadi daripada 4 pertahanan lawan tu dia akan outnumber sudah. 2 orang sudah mengawal Sam Johnson dan Maxius Musa atau Hamran Peter ataupun Sadil Ramdhani bergerak lebih bebas untuk mengatur gerakan. Amri dan Levi Madinda juga akan membantu bahagian serangan. Jadi pemain pertahanan lawan tadi akan outnumber dan memudahkan serangan Sabah untuk menghasilkan jaringan. Jadi ini yang aku nampak dalam taktikal 4-3-3 yang diterapkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Syukri Baharun akan jadi pemain yang sangat baik ketika bertahan dan juga boleh membantu di bahagian serangan. Jadi dengan adanya Syukri Baharun, pemain muda yang sedang meningkat naik, yang melakukan kerja-kerja kotor, menghalang pasukan lawan sama ada dengan cara apa sekalipun, memudahkan pemain seperti Levi ataupun Amri bergerak lebih bebas dan tidak begitu perlu untuk bertahan sangat. Aku respect dan aku ucap tahniah kerana dengan formasi sebegini kita dapat lihat corak serangan yang lebih menarik ditampilkan oleh pasukan Sabah. Kejayaan paling besar adalah menjadikan Pak Tesu sebagai pemain defensive midfielder yang paling
efektif setakat ini. Sabah tidak mempunyai banyak masalah kerana pemain-pemain yang berada di bangku simpanan juga mampu fit into the tactical yang diterapkan oleh Coach Kurniawan. Aku rasa mungkin ramai juga yang tidak melihat bagaimana Sam Johnson berperanan sebagai target man yang efektif. Kerana kamu tengok dalam 2-3 game sebelum ini, ada di antara gol-gol Sabah yang terhasil daripada bantuan gol oleh Sam Johnson. Ramai orang cakap nilainya tinggi tapi tidak skor lah. Tapi pada aku dia berjaya menjalankan peranan yang begitu baik sebagai target man di atas dan membuka ruang lebih banyak kepada Sadil Ramdhani dan juga pemain seorang lagi sama ada Hamran Peter ataupun Maxius Musa. Kamu boleh nampak sedikit hasil dia apabila baru-baru ni lawan UiTM FC. Beliau berada pada waktu yang tepat dan kedudukan yang betul untuk menjadikan gol pertama bagi Sabah. Dan beliau juga telah membantu untuk gol kedua oleh Sadil Ramdhani dengan memancing pemain pertahanan untuk menghalang beliau, dan dengan mudahnya beliau membuka ruang kepada Sadil Ramdhani untuk membuat finishing. Begitu juga apabila game bertemu dengan Pulau Pinang lah sebelum itu. Kelemahan formasi 4-3-3 yang diterapkan oleh Coach Kurniawan ni adalah apabila bertahan. Apabila pemain pertahanan kiri dan kanan kita naik ke atas untuk membantu bahagian serangan, jadi kita akan jadi outnumber di bahagian pertahanan, hanya tinggal 2 orang pemain pertahanan saja. Jadi ini adalah antara kelemahan dari kelemahan penerapan formasi 4-3-3 ni. Pada aku, untuk berada di tangga ke-7 ke-8 pada season ini adalah realistik bagi pasukan Sabah FC. Apa pandangan kamu orang? Kamu boleh komen di bawah ini, dan kalau kamu ada cadangan topik pada masa akan datang, kita akan cuba bincangkan sampai jadi. Sekali lagi terima kasih kepada anda yang telah pun menonton channel ini, yang telah subscribe di bawah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang, melihat bola sepak daripada sudut berbeza. Selamat berpuasa. Thank you. Bye-bye.